Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka cita saya nak kongsikan kepada para jemaah semua, yang mana salah satu tempat bersejarah peninggalan baginda Nabi SAW yang berada di sekitar kota Madinah, ataupun lebih dikenali dengan sekitar kawasan Masjid Quba, yang dikenali dengan Telaga Izik, ataupun kata nama lainnya adalah Al-Bustan wal Mustazal, telah ditutup atas faktor salah satunya adalah disebabkan pembesaran Masjid Quba. Okey, jadi para jemaah, duka cita ini satu berita yang menyedihkan, yang mana salah satu tempat peninggalan baginda Nabi SAW dah ditutup. Mudah-mudahan adalah hikmahnya, insya-Allah. Kita doa yang baik-baik. Yang penting kita sentiasa selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW, tanda cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Baiklah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kawasan Masjid Quba ini adalah kawasan Khadraj, yang mana Nabi kita SAW membina Masjid Quba dalam kawasan Khadraj. Beli botol lah. Arah kiblat. Ini adalah arah kiblat. Dari Kubah ni Kubah kiblat. Dan ini pintu masuk orang lelaki. Berbeza dengan pintu masuk kita semalam. Semalam kita masuk pintu 1, kita keluar pintu 2 sebelah dia. Ini pintu lelaki, sinilah masuk, sinilah keluar. Orang perempuan duduk. Orang perempuan depan lagi. Kita masuk yang kemarin lah, depan lagi. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita sekarang pukul 8.25 lah lebih kurang, mungkin dalam 15 minit hingga ke 20 minit. Kita jumpa sebelah di sini, boleh ke? Kita jumpa sebelah di sini. Dan ada satu benda bagi orang lelaki, malah saya tak bagi tahu lah sebab orang ramai. Orang lelaki masuk dalam Masjid Quba, solatlah di saf ketiga belakang imam. Hadapan imam, belakang imam. Saf yang ketiga. 1, 2, 3 Ustaz. Saf pertama. 1, 2, 3 ke yang ketiga? Imam 1, 2, 3. Yang ketiga. Lepas imam yang ketiga. Imam tak apalah tempat dia. 1, 2, 3, tapi cari betul-betul belakang imam. Kerana bila kita berdiri di situ, kita betul-betul berdiri di bawah kubah. Itu adalah tempat mihrab asal Nabi kita sujud. Mihrab yang kita tengok Masjid Quba sekarang ni mihrab baru. Mihrab yang asal mihrab yang ketiga, saf yang ketiga. Gambar lama dia ada lagi kesan mihrab tu. Itu orang lelaki sajalah. Kita sujud tu tempat Nabi kita sujud. Saf yang ketiga, dia tak tanda. Ini saya ambil pada guru saya, dia tinggal lama di Mekah. Jadi tuan-tuan sekalian, silakanlah, bebas. Kemudian ada pagar kawasan private, dan di dalamnya ada satu telaga. Nama dia Telaga Aris ataupun Telaga Khatam. Dua nama tapi telaga yang samalah. Telaga Khatam bahasa Arab, bahasa Melayu cincin. Jadi telaganya terletak di sana, situ yang orang ramai tengok tu. Dia dah buat macam telaga dah tak ada dah, dia buat macam tanda simen. Tak kena tengoklah sekali lagi. Ceritanya adalah, kita cerita sini lah, sana panas. Ceritanya adalah Nabi kita SAW duduk di kawasan telaga tersebut. Kaki Nabi kita duduk dalam telaga. Saya pernah cerita masa atas, tapi ini lebih detail. Kaki Nabi kita duduk atas telaga, Nabi kita duduk di gigi telaga, gigi. Kemudian pintu masuk ke kebun tamar itu dijaga oleh Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang nak jumpa dengan Nabi kita. Dia minta izin ketuk pintu. Abu Musa Al-Asy'ari tanya, siapa di luar? Saya ni Abu Bakar Siddiq.
nanti dulu sekejap, walaupun kamu ni Abu Bakar, aku perlu tanya Rasulullah dulu, minta izin dengan Nabi. Sebab ni mungkin waktu me time Nabi kita kan. Dia nak Nabi kita nak duduk seorang-seorang fikir. Kemudian diizinkan, Nabi kita benarkan, izan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan Sayyidina Abu Bakar masuk dan beritahu pada dia akan jadi ahli syurga. Nabi kita jamin Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia akan jadi ahli syurga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk dan Nabi kita minta duduk di sebelah kanan baginda. Masuk pula Sayyidina Umar. Nabi kita kata izan lahu wa basyirhu bil jannah. Benarkan dia masuk dan beritahu pada Sayyidina Umar dia akan jadi ahli syurga. Dua. Sayyidina Umar masuk duduk sebelah kiri. Masuk pula Sayyidina Uthman, izan lahu, bagi benarkan dia masuk dan Nabi kita kata bagi tahu kepada Uthman satu hari nanti dia akan diuji dengan musibah yang besar dalam hidup dia. Memanglah Sayyidina Uthman ni dijamin syurga. Tapi Nabi kita nak bagi tahu satu hari nanti dia akan diuji dengan satu musibah. Masuk duduk sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Duduklah 4 orang di gigi telaga di mana? Telaga situlah kita akan tengok sekejap lagi. Tapak dia saja. Kemudian ringkas cerita, Nabi kita wafat. Nabi kita ni tuan-tuan, dia ada satu cincin. Cincin Nabi kita Muhammad, baca dari bawah, Muhammad Rasul Allah. Muhammad duduk di bawah, Rasul Allah. Dia ukiran, dia bentuk bulat. Siapa yang pernah pergi ke Istanbul, dia ada replika cincin Nabi kita di Museum Topkapi Palace. Boleh tuan-tuan pergi tengok di sana, tapi replika lah. Tuan-tuan sekalian, cincin Nabi kita tu dia terukir begitu, besar cincin standard biasa. Digunakan selain daripada cincin, digunakan untuk cok mohor. Nabi kita pernah mengutus surat untuk masuk Islam kepada Raja Hercules. Kita biasa tengok dalam filem Hercules tu hidup pada zaman Nabi kita. Nabi kita hantar raja ke Raja Rom. Dia Raja Rom. Nabi kita hantar tulis, ada sahabat lain tulis, Nabi kita cop. Nabi kita ni tengok tuan-tuan, sifat toleransi dia. Mula-mula Nabi kita nak hantar surat, orang yang duta sana yang tinggal di Madinah, duta tu kata, wahai Rasulullah, orang-orang raja-raja Rom, raja-raja Mesir, raja-raja yang hebat, mereka takkan terima surat kalau tak ada cop. Dia punya cara kena cop. Nabi kita toleransi, tak apa kita buat cop. Nabi kita kata, kita buat cop. Muhammad Rasul Allah. Nabi kita Muhammad duduk di bawah, Rasul tengah, Allah di atas. Dia baca daripada bawah. Yang Nabi kita buat ni lah yang kita seluruh dunia tiru sekarang ni. Bila kita tulis surat, sign di bawah. Nabi kita punya buat macam tu lah. Kita tiru Nabi kita, sign di bawah. Tak ada orang buat surat sign di atas. Sign di bawah sebab Nabi kita buat cincin, Nabi kita lama letak di bawah. Kemudian tuan-tuan sekalian, cincin Nabi kita tersebut, sikit lagi, cincin Nabi kita tersebut, apabila Nabi kita wafat, cincin tersebut diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, sebagai cincin barang Nabi, waris, diwariskan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, diwariskan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, diwariskan kepada Sayyidina Uthman, dia khalifah. Ceritanya di Sayyidina Uthman. Ketika mana Sayyidina Uthman pakai cincin Nabi tu, hak asal tu, Sayyidina Uthman pakai cincin Nabi, dia rindu kepada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Uthman ni dia ada satu jenis perangai dia akan cari tempat-tempat yang dia pernah datang dengan Nabi. Tempat-tempat macam kita dengan suami kita, kenangan-kenangan dulu kan. Ketika dia pun pergi ke salah satu tempat yang dia pergi, Telaga Khatam ataupun Telaga Aris, di sinilah Masjid Quba, di sinilah. Dia duduk tempat yang Nabi duduk, dia tutup pintu jangan bagi siapa-siapa masuk. Ini dia nak rindu pada Rasulullah. Dia pun cabut cincin, dia main-main cincin Nabi, takdir Allah jatuh cincin tersebut dalam telaga. Bila cincin Nabi, bayangkan cincin Nabi, kalau kita suami kita bagi rantan jatuh dalam telaga, ya Allah. Ini cincin Nabi jatuh dalam telaga, alamak, tepuk dahi Sayyidina Uthman. Dia khalifah, raja, dia perintahkan orang dia cari, korek gali, perigi. Selama 3 hari 3 malam tak jumpa. Sehinggalah ke hari ini cari tak jumpa dalam telaga. Memang begitu, cari zaman King Fahad, cari zaman King Salman ni, cari tak jumpa, akhirnya ditutup terus telaga ke Telaga Khatam. Telaga ni Nabi kita pernah ludah, Nabi kita pernah minum, Nabi kita pernah mandi dan berwuduk. Air telaga Bi'rul Khatam atau Bi'rul Aris. Jadi ulama kata, jatuhnya cincin Sayyidina Uthman, cincin Nabi kita lah, tapi cincin Sayyidina Uthman jatuhnya ke dalam telaga, itu sebagai isyarat yang Nabi kita pernah sebut dulu. Kamu akan jatuh, kamu akan ditimpa musibah. Jatuhnya cincin Sayyidina Uthman ke dalam telaga, itu menandakan akan jatuhnya kerajaan Sayyidina Uthman. Tuan-tuan tengok dalam sirah Islam, Sayyidina Uthman akhirnya dia difitnah. Sayyidina Uthman ni punya baik. Nabi kita kata malaikat pun malu pada Sayyidina Uthman. Dia pun kena fitnah. Orang kata Sayyidina Uthman gila kuasa, tak boleh letak jawatan dan sebagainya. Orang lain tak boleh letak jawatan, cerita lain lah. Tapi ni Sayyidina Uthman, gila kuasa, tak boleh letak jawatan, akhirnya kena bunuh. Sayyidina Uthman, malaikat pun malu dengan dia. Dia pun kena fitnah. Kita petah lagi kan? Tuan-tuan sekalian, akhirnya tuan-tuan tengok, itu cerita politik yang ada di Madinah dalam kalangan sahabat.
Yang fitnah Sayyidina Uthman pun sahabat juga. Biasalah kawan-kawan ni